Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu hangat pagi ini saya ingin kongsikan kepada anda semua. Akhirnya saya sudah agak, dah lama saya cakap sampai berapa lama Perikatan Nasional boleh tahan, sampai berapa lama pemimpin PN boleh tahan dengan ego. Nah, akan lama saya kata. Memang betul. Akhirnya pemimpin Perikatan Nasional seolah-olah sudah mengangkat bendera putih. Dan kini mengakui bahawa seolah-olah mereka sudah kalah teruk. Itulah. Kan lebih baik kalau dari dulu buat begini. Ini tidak. Sudah ada 6 MP yang keluar. Maksud saya yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri, seorang adun, barulah nak bertindak. Sudah terlambat. Akhirnya Perikatan Nasional mengangkat bendera putih, mengaku kalah dan berjumpa dengan Kerajaan Madani untuk bincang tentang peruntukan. Beginilah apa yang dijaga sangat ego tu. Yang kamu tu, yang MP Perikatan Nasional tu gaji puluh ribu. Gaji ribu-ribu. Mungkin bukan puluh ribu pun. Mungkin taklah, saya pun dah pasti berapa gaji MP. Tapi mungkin ribu-ribu lah. Sampai tak 10,000, tak pastilah. Saya pun tidak pernah siasat. Kamu cuba siasatlah. Gaji ribu-ribu, kaya. Tapi rakyat di tempat kamu, bukan semua orang kaya, memerlukan bantuan daripada MP. Jadi akhirnya, menurut laporan daripada Harapan Daily, Hamzah Zainuddin dengan siapa lagi seorang, Taqiyuddin Hasan kalau tak silap, dan Ronald Kiandi, akhirnya berjumpa dengan pihak Kerajaan Madani untuk berbincang tentang peruntukan. Mereka juga bersetuju supaya peruntukan itu tanpa syarat. Timbalan Perdana Menteri tanya apa yang korang nak? Apa yang korang nak? Macam begitulah. Kalau ayat dia tukar sikit, macam gitulah kot bunyi dia. Apa yang korang nak? Lepas tu jawabnya, kami nak peruntukan tanpa syarat. Tuh. Jadi maksud saya mudah. Kenapa dari dulu manusia-manusia, pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional ni tidak buang awal-awal perasaan ego, perasaan nak tunjuk hero, perasaan nak melawan? Kenapa dari dulu tidak buat begitu? Adakah kerana yakin sangat bahawa, kita minum Pepsi dulu. Adakah yakin sangat bahawa dapat tebuk atap lagi? Adakah kamu yakin sangat dengan kata-kata daripada Tok Guru Hadiawang yang katanya bila-bila masa boleh tumbang? Lepas tu apa yang jadi? Tak tumbang-tumbang. Apa yang jadi? Selepas Agung baru naik tahta,
Sultan Ibrahim, Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menaiki takhta sebagai agung, mungkin Perikatan Nasional sudah menyadari bahawa tak ada lagi harapan langsung untuk tepuk atap. Akhirnya menyerahkanlah. Apapun tahniahlah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang akhirnya otaknya sampai semula, yang akhirnya kewarasan tiba semula, sehingga sanggup mengenepikan ego, sanggup kasih tepi dulu ego, kasih hilang dulu itu rasa keras kepala. Dan tahniahlah diucapkan kepada semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada seorang kawan minta saya untuk buat ulasan tentang statement daripada Razi Jidin yang dia perli Rafizi Ramli supaya bersaralah sebab konon-konon ekonomi Malaysia sekarang tak berapa nak bagus. Pertama sekali, saya tidak setuju dengan Razi Jidin, kerana apa yang disebut oleh Razi Jidin bagi saya tak semestinya berfakta. Sebab sekarang yang kita lihat faktanya ialah ekonomi Malaysia sekarang memang dalam keadaan yang bagus, dalam proses untuk dipulihkan. At least dalam proses dipulihkan, bukanlah tak pulih-pulih. Ini baru masuk tahun kedua Pakatan Harapan menjadi kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri yang hebat kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Menteri Ekonomi pastinya Rafizi Ramli, yang memang dalam usaha untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang dulu itulah. Jadi saya nak bagi ulasan pertama. Kalaulah Razi Jidin suruh minta Rafizi untuk bersara, mesti ada orang yang boleh ganti. Boleh tak, soalannya, boleh tak Razi Jidin berikan seorang nama, satu nama atau banyak nama, siapa-siapa lah yang boleh ganti tempat Rafizi? Siapa? Contohlah, katalah contoh Razi Jidin rasa bila dia cakap macam tu, contoh Rafizi tak sesuai, tak pandai lah. Adakah orang yang lebih pandai dari dia di dalam Perikatan Nasional? Adakah? Siapa di dalam Perikatan Nasional? Takkanlah Razi Jidin nak jadi Menteri Ekonomi. Razi Jidin adakah kaki nak jadi Menteri Ekonomi? Sedangkan menurut data yang diperolehi seperti yang dibalas semula oleh Rafizi Ramli, indeks pembelajaran Malaysia sekarang ketinggalan dibandingkan dengan Singapura. Sejak bila dia ketinggalan? Sejak Razi Jidin jadi Menteri Pendidikan. Razi Jidin kan nak dibagi jadi Menteri Ekonomi. Entah silap hari bulan Malaysia jatuh, ketinggalan 20 tahun pula dari segi ekonomi. Jadi siapa yang Razi Jidin mau cuba untuk calonkan? Dia mau calonkan siapa? Hamzah Zainuddin? Atau dia mau calonkan sendiri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang disebut-sebut oleh ramai penganalisis politik atau ialah musuh-musuh Perikatan Nasional yang dikatakan bahawa dialah jadi Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah.
takkan kita nak tengok Muhyiddin pula. Atau Razidin nak cuba untuk calonkan pula Tok Guru Hadiawang. Tok Guru Hadiawang ada kaki kah jadi Menteri Agama? Menteri Agama pula, Menteri Ekonomi. Tok Guru Hadiawang tahukah tentang ekonomi? Tahukah tentang ekonomi? Bolehkah negara luar mau datang untuk melabur di Malaysia? Kalaulah mereka yang saya sebut tadi tu jadi menteri yang bertindak ataupun menteri yang bertanggungjawab kepada ekonomi Malaysia. Sekurang-kurangnya sekarang setiap kali sebut tentang pelaburan daripada negara luar, sekurang-kurangnya sekarang kita tahu bahawa pelabur-pelabur sekarang ini berminat dengan negara Malaysia untuk melabur. Sampai dah berapa puluh bilion. Dah sampai 100 bilion kah? Tak pasti sangatlah. Tapi at least semua pelabur dari luar sekarang sangat berminat untuk melabur di Malaysia. Itulah buktinya ekonomi Malaysia sekarang dalam keadaan yang sedang untuk pulih. Jadi janganlah terburu-buru kata semua formula belum lagi ni. Formula itu mengambil masa. Razidin kena faham, untuk memulihkan ekonomi negara bukan perkara yang mudah. Apatah lagi kalau ekonomi yang mau dipulihkan itu sudah teruk dengan berapa triliun, kalau saya tidak silap triliun hutang negara Malaysia. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia ambil dia tak sangka rupa-rupanya kerajaan Malaysia hutang dia lebih teruk daripada apa yang dia sangka. Jadi tenanglah. Pertama, siapa yang Razidin mau cuba untuk tonjolkan kalaulah dia suruh Rafizi untuk berhenti jadi menteri. Kedua, waktu Menteri Ekonomi zaman Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, kalau dibanding dengan Rafizi, mana lebih bagus? Siapa lebih bagus? Siapa yang lebih ada praktikal, bukan teori saja tapi praktikal dalam penyelesaian masalah. Sekarang ini dengan hasilnya padu, saya percaya 2-3 tahun dari sekarang rakyat Malaysia akan menuai kecemerlangan. Bukan saja kerajaan, tapi rakyat Malaysia akan menuai kecemerlangan apabila padu ini akan memacu ekonomi negara Malaysia, hasil daripada kajian-kajian dan seterusnya pelaksanaan. Kita bagi masa kepada kerajaan ini. Kesimpulannya, pertama, Razidin dia tak faham apa yang dia cuba untuk cakap, sebab dia bukan pakar ekonomi. Dia tak pernah pegang tentang ekonomi. Yang dia tahu adalah dia pernah jadi Menteri Pendidikan. Lepas tu, kesimpulan kedua, saya tidak setujulah kalau Rafizi Ramli ditukar. Kenapa? Kita dah penatlah tukar. Bagi masa untuk orang yang dapat deliver keputusan yang bagus dengan teori, dengan kajian dan pelaksanaan yang bagus ini. Bagi masa 2-3 tahun lagi kita baru tengok semula apa hasilnya. Bukan tup-tap nak tukarlah, nak nilah, bersaralah. Kalau nak bersara, apa kata Razidin bersara? Dia nak tak? Cermin diri dulu. Okey, jadi apapun, kita harap semoga negara Malaysia akan terus aman makmur, terus dapat banyak pelaburan daripada luar negara, daripada dalam negara, dan akhirnya negara Malaysia, rakyat Malaysia sendiri dapat merasai nikmat kebahagiaan kekayaan negara Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat Hari Raya saya ingin ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Wow. Megat Zulkarnain digugurkan daripada bos UMNO di Selangor dan diganti oleh Tengku Zafrul. Huyo, kasih tanda besar-besar soalan. Kasih tanda soalan besar-besar di sana. Kita tahu sebelum ini Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari untuk UMNO Selangor. Kemudian dia banyaklah pendedahan yang dia buat, antaranya sebab dia meletak jawatan sebab pandangan dia, kalau pandangan dia tidak diterima wajarlah untuk dia letak jawatan. Kemudian dia kata banyak yang tak ada di UMNO Selangor. Jadi ada artikel ni daripada sabudin.com.net, gugurkan Megat Zulkarnain. Maksudnya apa? Pecat Megat Zulkarnain dan lantiklah Tengku Zafrul untuk ketua UMNO Selangor. Wow. Nampaknya UMNO semakin dalam keadaan yang hangat sekarang. Selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di dalam parti itu di negeri Selangor. Bahkan katanya sejak PRU15 di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi pun, diikuti pula dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang 2 kerusi saja. Tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri itu untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar beliau, dengan 2 keputusan buruk itu, ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor sendiri untuk segera berubah dan segera menyadari realiti yang sedang berlaku. Beliau berkata, sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tidak ada apa-apa. Malahan postmortem mendalam pun tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada, katanya. Jadi secara umum, menurut Tengku Zafrul yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor ada bersifat hambar. Beliau kata bersifat hambar. Dengan itu terus bersuara mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya itu. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak ide dan perancangan, serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan kalau dikatakan meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor yang sedia ada, yang barangkali berfikir tak mengapa UMNO menang banyak kerusi, yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO untuk dapat memenangi lebih banyak kerusi kalaupun tidak mampu untuk berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya mungkin jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi segera menggugurkan Megat Zulkarnain Omardin. Ini maksudnya memecat Megat Zulkarnain Omardin daripada jawatannya sebagai pengerusi UMNO Selangor, dan selepas itu melantik Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Megat Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PR15, kemudian kalah lagi di Dun Gombak Setia ketika PRN. Cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zahid Hamidi dan Ketua UMNO bagian Gombak saja. Sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Cubalah try Tengku Zafrul pula. Mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap,
dia juga rajin bekerja, kata Sabudin Husin 6 April 2024. Dejan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita tengoklah betulkah. Tapi daripada dia dipecat, kalau betul-betul dia memang dah tak berguna, tak ada impact yang baik kepada UMNO, daripada dia dipecat, lebih baiklah dia letak jawatan. Sebab kalau dipecat, kalau kita nak minta kerja kan, kita bagi resume, dan bila kita bagi resume itu ada tulis sebelah sana dipecat, itu resume yang tak bagus. Tapi daripada dipecat, lebih baik letak jawatan. Letak jawatan. Lepas itu bagilah orang yang lebih pandai, orang yang lebih dapat membawa UMNO untuk menjadi parti yang kuat semula. Kalau memang betul Megat Zulkarnain tak boleh lagi bertanggungjawab, tak boleh lagi memberi idea, tak ada impact yang bagus lagi untuk perkembangan UMNO, untuk menjadi parti yang dihormati semula seperti dulu, letak jawatan je lah. Lepas tu ditambah lagi pula itu sejarah Megat Zulkarnain sendiri. Di parlimen pun dia kalah, pilihan raya parlimen dia kalah. Lepas tu pilihan raya apa lagi? Pilihan raya PRN tu untuk DUN pun kalah juga. Jadi itu maksudnya dia pun memang kalah lah. Cuma saja mungkin kerana dia orang yang paling berpengalaman, orang lama di dalam UMNO Selangor, tahu selok belok, mungkin dia juga kerana rapat dengan Zahid Hamidi, jadi mungkin itu mempengaruhi bahawa dia untuk dilantik menjadi ketua UMNO di Selangor, ya. Tapi kalau memang semua itu sudah ditolak ataupun semuanya tidak lagi berjalan seperti sepatutnya, baguslah untuk dia letak jawatan je lah. Jangan dipecat, jangan sampai dipecat tu bikin malu. Tapi kalau letak jawatan tu biasalah kan, letak jawatan, cari kerja yang lain. Tapi kalau dipecat tu mesti ada sesuatu yang buruk lah. Jadi sebelum Zahid Hamidi dipecat, kalau memang betul tak payah pecat, nasihatkan supaya beliau letak jawatan. Itu lebih afdal, lebih elok lah agaknya. Dejan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.